pokok rambutan, pokok nangka dan juga pulasan di ujung sana lah. Ini pulasan, sebelah sana pulasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Minda Tani, biar tanam sampai jadi. Vlog kali ni kita buat aktiviti membaja, pokok di ladang dengan kuantiti lebih kurang 2 kilo untuk satu pokok. Ni baru pusingan pertama membaja dengan baja subur 15. Yaramila. Pokok rambutan, pokok nangka dan juga pulasan di ujung sana lah. Ini pulasan, sebelah sana pulasan. Menggunakan kenderaan kereta saja untuk angkut baja-baja ni. Traktor habis penuh guna hari ni. Ni baru pusingan pertama pembajaan baja kimia pada tahun ni lah, bulan 3. Pada bulan 1 kita dah apply baja organik, baja tai ayam proses. Lepas tu ni bulan 3 lah kita seling-selingkan dengan penggunaan baja kimia. Pada bulan 1 kita dah apply baja organik, baja tai ayam proses. So ni bulan 3 kita apply baja kimia lah pula. Begitulah kaedah selingan yang kita gunakan di pusat ni, di ladang ni. Untuk kaedah pembajaan lah. Kaedah kita gunakan untuk apply baja ni dengan kaedah tabur saja, tabur di permukaan. Tapi pada bulan 1 kita dah apply baja organik, kita tanam baja organik tu dalam tanah lah. Kita membuat secara poket, pembajaan secara poket. Bagi penggunaan baja tai ayam proses lah, tai ayam yang dah siap proses. Kebaikan kita membuat selingan ini adalah kerana yang pertama tiada pembaziran pembajaan yang kita gunakan. Lepas tu yang kedua, pokok akan menerima pembajaan yang sempurna lah. Jadi kawan-kawan yang ada ladang, ada kebun, sebaik-baiknya gunakan kaedah pembajaan selang-seli lah, dengan penggunaan baja organik dan juga baja kimia lah. Jangan kita galakkan pokok memberi baja kimia saja, ataupun kita galakkan menggunakan baja organik sahaja. Sebaik-baiknya kita akan selang-seli lah dengan penggunaan baja organik dan juga baja kimia. Dan kita tengok keadaan faktor pokok. Dalam kita nak menggunakan kapur lah,
Kapur ni adalah yang sebab utama dia untuk menurunkan pH, maknanya pH dalam keadaan yang natural lah, dalam 5.5 hingga 6.5 pH tanah. Kalau kita nak tengok keadaan pokok yang pH yang tinggi atau rendah sangat daripada julat yang saya bagikan tadi tu, 5.5 hingga 6.5, kita tengok keadaan pokok kalau tiada pertumbuhan buah. Lepas tu pokok dalam keadaan yang tidak bermaya, maksudnya tiada pertumbuhan pucuk baru ke. Jadi kita boleh andaikan ataupun kita boleh cek juga pH. Kita boleh cek pH, kemungkinan pH tanah tu dalam keadaan yang tidak natural lah. Jadi sebaik-baiknya buat pengapuran lah terlebih dahulu lah, jika pokok yang dah agak lama ataupun pokok yang dah tak bermaya, tak sihat lah. Jadi kita kena apply pH, kita kena apply kapur. Tak kisahlah di pasaran ada GML ke dolomite ke, asalkan dia kapur untuk pokok lah. Selepas itu bolehlah kita applykan baja kimia. Sebab kalau kita apply baja kimia tak ada buat pengapuran, masalah dia sekarang ni akan menjadi satu pembaziran lah. Bila mana pokok tak menerima nutrien daripada pembajaan ni, jadi tak ada gunanya kalau kita tak buat pengapuran, tapi kita buat pembajaan sahaja. Jadi pokok dia still tidak boleh mengambil nutrien daripada baja ni. Jadi apa-apa pun keperluan kita memang kena buat pengapuran. Tapi saya tak galakkan pengapuran tu setiap tahun dilakukan. Kita cek pH. Cek pH, kalau pH tu terlalu rendah atau terlalu tinggi, jadi kita buatlah pengapuran. Itu sedikitlah sebanyak info berkenaan dengan pengapuran dan juga pembajaan. Tapi saya hari ni, vlog kali ni kita buat pengapuran, pembajaan lah. Kita buat pembajaan baja subuh. Kita guna baja subuh. Nanti nak masuk dalam bulan 5 baru kita akan apply baja buah atau baja organik lah. Okey. Ni staff. Ni kawan kerja saya lah. Dia membuat pembajaan. Kita ada pokok rambutan, lepas tu ada pulasan di ujung sana, di plot belah sana. Lepas tu sini ada nangka sikit lah, tadi dia baja sikit. Sebelum ni dia dah baja dah belah sana. Keluasan kat sini hampir 30 ekar, sampai di ujung sana lah, ujung sana. Besar lah kat sini, ladang hampir 30 ekar. Ni baja biru ni. Okey. Okey, itu sajalah sedikit perkongsian saya berkenaan dengan pembajaan lah, dan saya masukkan cerita tentang pengapuran, pentingnya pengapuran dan juga pembajaan. Okeylah, semoga kita berjumpa lagi dalam masa di lain hari dalam Minda Tani Biar Tanam Sampai Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye bye. Ciao.